Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Kanda Arifah. Okey, di atas pantun tadi, tapi saya pun tak bersedia dengan pantun nak balas balik. Okey. Okey. Yang berusaha Encik Muhammad Sabri bin Muhammad Saidi, Pengetua SMK Bukit Kapar, Puan Hajah Norimah binti Seman, PK Pentadbiran, Encik Sepuan Suri bin Din, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Gazina binti Muhammad Ghazali, PK Co-Curriculum, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Puan Sabariah binti Zani, penyelaras PPKI dan juga rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita berkenalan dengan apa itu SPDPR ya. Okey, saya difahamkan ramai cikgu-cikgu yang tak sabar dan dah masuk pun link yang kita berikan. Okey, tapi bila masuk mesti sangkut sebab bila cikgu reset password untuk banner password yang baru tu dia ada syarat dia. Okey, jadi bila cikgu dah masuk, cikgu dah reset password, cikgu dah masuk password baru, nanti ada masalah. Jadi dia akan ambil masa sikit nantilah. Okey, tapi tak apa, mungkin Puan Desi akan reset balik. Okey, sebab cikgu dah masuk dan dah salah passwordnya, maka kita kena buat banyak kerja sikit lah, kena reset. Okey, sepatutnya bendanya sekejap aja. Okey, tak apa. Sebenarnya sikap kembang Cina, si kembang Cina ya, explore dahulu. Okey, tanpa disuruh ini adalah bagus. Okey. Okey. Alright. So dengan tidak melengahkan masa, saya nak present sekejap cuba tengok dapat tak lihat. Okey, yang pertama, apakah itu SPDPR? Okey, sebelum ni kita buat pelaporan pelaporan PDPR. Sekarang ni ditambah S di depan. So apakah S itu? So S itu adalah sistem. Okey, sistem pelaporan PDPR. Okey. Alright, apakah itu SPDPR? Okey. Untuk pendahuluan, sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah SPDPR merupakan aplikasi pelaporan secara dalam talian. Okey. SPDPR boleh diakses menggunakan peranti seperti desktop, komputer riba, telefon bimbit, tablet dan smart ataupun Android TV dengan melalui pelayar sesawang seperti Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox dan Safari untuk mengisi SPDPR. Okey. Apakah objektif? Okey, pelaporan SPDPR dilaksanakan ialah yang pertama, okey, pengguna SPDPR faham dan mahir dengan proses-proses di dalam SPDPR. Kemudian yang kedua ialah okey, pengisian laporan dapat dilakukan dengan efektif dan tepat. Okey. Okey, sebelum ni kita ada masalah kan, kita nak kira katakanlah kita pilih kaedah yang kita lakukan ialah kaedah gabungan iaitu online dan juga offline. Lepas tu kita kena kira murid yang online. Okey, dan kita kena masukkan murid yang offline. Kita kena buat sifar matematik kat situ. Tapi dengan menggunakan sistem ni kan, kita dah masukkan bilangan murid mengikut APDM. Setiap kelas tu dah ada bilangan murid mengikut APDM. Jadi bila cikgu masukkan bilangan yang dalam talian, bilangan murid dalam talian dan juga bilangan murid di luar talian, automatik murid yang tidak mengikuti PDPR dikira terus. Okey, jadi kita tak perlu pening-pening dan fikir-fikir lagi lah. Okey, dan insya-Allah lebih tepat lah. Okey, kemudian yang ketiga, objektifnya ialah untuk mengurangkan kesilapan semasa pelaporan dibuat. Contohnya ialah ramai sangat sebenarnya. Sepanjang saya menjadi penyelaras PDPR, okey, ramai sangat dalam grup tu memaklumkan yang nama sekian-sekian, si Fulan dan si Fulan, termasuk dekat sekolah saya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tersalah pilih kod sekolah. Alright. Okey, tapi dengan menggunakan sistem ini, kita dah tak perlu masukkan kod sekolah lagi. Sebab automatik kita warga SMK BK ni dah memang ada dalam sekolah tu. Okey, dah memang ada dalam SMK BK lah. Okey, dan kod sekolah dah memang auto, kita tak perlu masukkan lagi lah. Okey, kemudian yang keempat ialah setiap pengguna jelas dengan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Ini memang tanggungjawab kita lah, okey, melaporkan. Okey, alright, bermulalah kerja kita sekarang ni ya. Okey,
Okey, cikgu-cikgu boleh masuk nanti boleh masuk dengan menggunakan handphone, boleh masuk menggunakan laptop, okey. Tapi penerangan saya ni banyak menggunakan handphone sebab saya menggunakan handphone lah, tapi paparannya sama je kalau kita gunakan laptop pun. Okey, jadi sekarang cikgu-cikgu saya mohon untuk masuk pautan web yang dipaparkan iaitu HTTPS, okey, SP Selangor. Okey, masuklah, tekan link, klik link tu. Okey. Okey, dan bila cikgu dah masuk, okey, alright, dia akan keluar macam ni. Ini kalau kita gunakan kalau kita gunakan laptop. Okey, kalau kita gunakan laptop, paparan dia macam ni. Okey, alright, bila cikgu masuk, okey, cikgu nampak tak perkataan login? Okey, nampak tak perkataan login dekat belah kiri atas tu? Okey, cikgu tekan tu. Okay, bila cikgu tekan, dia akan minta username ataupun ID cikgu, yang mana cikgu kena masukkan IC cikgu tanpa dash tanpa sempang. Kemudian password cikgu kena masuk. Kali pertama masuk, cikgu kena masuk menggunakan 6 digit terakhir nombor kad pengenalan. Okay, try sekarang. Okay. Password apa tadi Puan Anita? Password kita gunakan 6 nombor terakhir IC kita. Boleh? Okey, semua dah follow Kalau saya laju, hentikan saya. Okey, kita santai je. Sebab bendanya simple sahaja. Okey. Alright, next. Okey, sekarang bila log masuk, okey, bila cikgu log masuk, password perlu ditukar sekiranya baru pertama kali log. Okey, tak apa. Yang ini. Ini paparan yang cikgu jumpa kan? Okey, bila cikgu masuk, ini paparan yang cikgu jumpa. Okey, inilah. Okey, cikgu tengok sini. Yang ini ID cikgu, masukkan IC tanpa sempang. Kemudian yang ini masukkan 6 nombor terakhir IC cikgu-cikgu. Kemudian kalau cikgu tengok dekat situ ada kod keselamatan. Okey, Cikgu Afika raise hand, kenapa ya? Kalau tak tukar password tu. Ya? Kalau? Putus-putus? Tu boleh ke? Kalau? Kalau tak tukar password kali pertama. Okey, tak apa. Sekarang ni follow yang ni je. Kali pertama masuk kita kena guna password 6 digit IC kita kat belakang tu. Okey? Follow je. Okey. Kemudian kita masukkan kod keselamatan ni. Kod keselamatan ni bila setiap kali kita masuk memang kod yang berbeza lah. Okey, sekarang cikgu tekan masuk. Okey, tekan masuk. Right. Ada yang tertinggal? Cik Ta buat semula Cik Ta. Okey. Mula. Okey. Dari awal semula. Yang mana? Yang mana? Sebab saya baru buka. Dari Saya awal? baru boleh tekan ni. Sekejap ya. Cik Ta boleh. Okey. Anita kena tukar kata laluan ke? Nanti sabar, belum masuk lagi. Tunggu dulu. Oh, okey, sorry. Maaf. Okay. Tunggu dulu. Tunggu satu-satu Baik, okey. cikgu. Alright, sabar. Okey. Kalau Ikhwan satu peringkat nanti awal susah. ni, cikgu ambil perhatian pada peringkat awal tak perlu tukar dulu, tapi nanti dah habis kursus ni sebelum mula semua orang kena wajib tukar sebab kita tak mahu ada nanti yang akan mengambil kesempatan sebab kita tahu banyak scammer lah, macam-macam lah yang akan mengambil kesempatan untuk merosakkan program kita atau kita punya reputasi sekolah ke apa ke. Jadi semua orang lepas ini kena tukar. Tapi dalam belajar ni tak apalah, nak belajar dulu kan. Okey, teruskan Okey, terima kasih Tuan Pengetua. Okey, daripada mana ya Puan Arifah? Okey, kalau kita masuk menggunakan ID kita kan, IC kita. Lepas tu gunakan password 6 digit terakhir 6 IC. digit terakhir ya. Okey. Okey, lepas tu masukkan kod keselamatan. Follow exactly kalau huruf kecil, huruf besar lah. Kalau nombor lah. Okey. Tekan masuk. Okey. Tak dapat pun. Sebab tadi ada masuk dulu ke? Kalau cikgu dah masuk dulu dan salah, kita kena reset.
Okay. Kalau nak minta reset, minta Puan Norimah boleh. Cikgu Desi pun boleh. Okay, pengetua pun boleh. Admin boleh reset. Okay. Okay. Okay, dah tekan masuk? Okay, bila kita tekan masuk, dia akan keluar paparan yang kedua. Okay, saya tunggu. Tak apa. Kita santai-santai je. Saya tunggu. Okay. Puan Haryati jangan share step lagi ya. Sebab biar cikgu semua follow yang ini. Sebab ada benda yang saya nak nak maklumkan. Okay. Oh, dah share. Okay. Kita buat sama-sama baru kita katakan hands on. Okay. Baik cikgu, kita tunggu cikgu. Ya. Okay, semua dah settle Okay, bila dah dapat masuk, kalau tertinggal nanti tak apa, boleh PM tepi. Okay. Tapi kalau sebolehnya semua ikutlah. Sebab kata dia murid pemulihan, tak baik je sebut. Tak apa. Okay. Alright, bila kita dah tekan masuk, dia akan keluar paparan di sebelah kanan tu. Yang ni, yang saya bulatkan kuning ni. Okay. Alright, dia akan keluar paparan yang di sebelah kanan. Apa cikgu kena buat ialah, cikgu kena tukar kata laluan cikgu. Okay, sebab ini adalah langkah keselamatan dan telah dinasihatkan satu sekolah tak boleh guna kata laluan yang sama. Jadi saya serahkan kepada cikgu-cikgu untuk create kata laluan sendiri. So apakah syarat untuk bina kata laluan? Okay, apakah syarat untuk bina kata laluan? Okay, syaratnya ialah mesti mempunyai 8 hingga 12 aksara. 8 ke 12 aksara dan dalamnya mesti ada nombor, mesti ada huruf besar, mesti ada huruf kecil. Okay? Alright, saya ulang lagi sekali. Untuk buat kata laluan baharu, okay, dalamnya mesti bilangan aksaranya mesti antara 8 hingga minimum 8, okay, maksimum 12. Kemudian dalamnya mesti ada nombor, mesti ada huruf besar dan juga mesti ada huruf kecil. Okay, masuk dekat kata laluan yang baru ni. Okay. Wah, Anita. Ya. Buat video nanti boleh tak? Kok ada yang tertinggal? Boleh, saya akan bagi step tu. Tak apa, saya akan bagi. Okey, bagus. Okay. Alright, sebenarnya saya punya bawah tu lagi detail. Ni tak apa, dah terawal keluar masuk ni. Okay. Kemudian sahkan kata laluan, apa cikgu kena buat? Okay, rakan-rakan kena masukkan balik kata laluan yang di atas tu tadi. Kata laluan baru tadi. Tulislah kat mana-mana, takut terlupa. Tapi kalau terlupa tak ada masalah. Cuma kena inform admin untuk reset. Kemudian step, kalau reset, kalau cikgu minta reset, step yang tadi tu kena ulang balik. Maksudnya cikgu kena masuk guna IC tanpa sempang, masukkan 6 digit akhir, 6 digit akhir nombor IC rakan-rakan, kemudian masuk kod keselamatan, masuk semula, kemudian buat lagi kata laluan yang baru. So step ini akan berulang sekiranya rakan-rakan terlupa Terlupa kata laluan baru rakan-rakan. Okey. Jangan panik, jangan risau. Okey je sebenarnya, senang je. Okey, setakat ni okey tak? Boleh saya teruskan? Boleh? Okey, cikgu, okey. Bagus. Jelas, terang. Ini 5A ni. Thank you, Okey. cikgu. Alright. Kenapa dikatakan terkeluar? Okey tadi kan. Dia diberi masa sebenarnya. Okey. Perhatian rakan-rakan, kalau kita bertindak lambat, okey, dia akan terlog out sendiri. Okey. Jadi sekarang ni untuk admin diberikan masa selama 300 saat.
Okey, 300 saat bermaksud berapa minit tu? 5 minit. Okey, 5 minit. Ini sebenarnya kalau tangan kita tu maksudnya kita tak aktif. Kalau kita tak aktif kan dia ada countdown masa. Kalau kita tak aktif dia akan log out sendiri apabila melebihi masa yang ditetapkan lah. Okey, macam kita lah kalau kita masuk e-operasi Hermes ke kan, kalau kita tak buat apa-apa. Kalau kita tak buat apa-apa dia akan auto log out. Okey? So untuk cikgu-cikgu diberikan masa selama 120 saat sahaja. Okay. Alright, diberi masa selama 120 saat. Sebenarnya buat masa sekarang ni kan, rakan-rakan kena tu lah aktifkan tangan tu. Pegang-pegang je dekat skrin tu. So that dia aktif lah. Okay. Okay, untuk guru-guru 2 minit sahaja. Okay. Cikgu Anita, Ya. kita tukar password tapi login dia tetap IC lah. IC. ID tetap IC. ID tetap IC lah kekalan tu. Yes. Ya. Okey, terima kasih. Betul. Sama. Okay, so ini admin sekolah, pengetua dah sebut tadi, pengetua PK pentadbiran, PK petang dan juga admin sekolah. Alright, log masuk di paparan di telefon pintar. Okay, ini dia. Ini kalau cikgu-cikgu login tadi, dia keluar paparan ni kan? Okay, so apa yang rakan-rakan buat? Ni kalau guna handphone. Okay, kalau guna handphone, mudahlah. Okay, sebab kita nak mudah je, biasa kita guna handphone kan. Jadi saya ajar guna handphone. Sebenarnya paparan untuk di dalam laptop, desktop tuan-tuan dan puan-puan juga pun sama je, lebih kurang sebenarnya. Okay, so bila kita keluar paparan, ni nampak tak ada 3 garis di sebelah kanan ni, kita tekan. Okay, dan bila kita tekan itu, Allah Akbar, terconteng lah pula. Okay, bila kita tekan itu, dia akan keluar paparan yang kedua, yang ini. Okay, apa bezanya dengan paparan yang tadi? Okay, so bezanya ialah yang ini ada perkataan login dekat kan ujung kiri atas. Okay, dia ada perkataan login warna biru hujung kiri atas tu. So cikgu tekan situ, klik login. Ni kalau kita guna handphone lah. Okay, klik login. Jangan stres-stres tau cikgu, relax je. Sebenarnya sekejap je ni. Okay, kemudian ini paparan yang tadi sama je Dia keluar yang ni, cikgu masuklah. Okay, ID, nombor IC, password 6 terakhir. Ni kalau yang pertama tadi lah. Okay, kemudian masukkan kod keselamatan. Ni step yang tadi, saya skip Okay, kemudian dia keluar yang ni pun ya, sahkan kata laluan. Okay. Okay, kemudian klik kemas kini. Okay, kita dah sampai sini kan tadi? Kita klik kemas kini. Laju ke? Okay ke? Okey, cikgu. Ya. Okay. Saya tunggu sekejap sebab ada rakan-rakan kita ramai yang dah terpanik dan dah termasuk dan dah minta reset ni. Okay. Okay, Cikgu Rosa tanya, kalau kita Cikgu Rosa tanya apa tu? Sekejap dia tanya kalau kita dah tukar password kat laptop, dekat handset kena tukar ke? Jawapannya tak payah. Okay, guna saja yang sama. Sebab itu akaun kita. Okay. Alright. Saya teruskan. Okay, bila kita dah tekan kemas kini, paparan yang cikgu akan terima ialah berjaya. Okay. Tahniah, data telah berjaya dikemas kini dan disimpan. Okey. Cikgu klik okey. Bila cikgu dah reset password, cikgu dah bagi password yang baru, kata laluan yang baru. Bila cikgu klik okey ni, dia akan keluar balik paparan yang ini. Nampak tak? Bermaksud cikgu kena login semula. Okey. Alright, cikgu kena login semula. Okay, so buat step yang tadi, right? Buat step yang tadi, tekan login, kemudian masukkan ID pengguna rakan-rakan. Okay, iaitu IC tanpa sempang ataupun dash. Kemudian kata laluan. Kali ni bila cikgu masuk, cikgu kena typekan kata laluan yang baharu. Okay. Yang ini dah kita nak masuk betul-betul dah ni. Tadi kita macam baru daftar je. Okay. Sekarang ni kita tekan login. Okay. Kita masuk semula dengan menggunakan ID
nombor IC yang nombor IC kita lah. Okay, nombor IC, kemudian pastikan jangan ada dash ataupun sengkang tu, sempang tu. Dan kata laluan, cikgu kena masukkan kata laluan yang baharu. Okay, cikgu kena masukkan kata laluan yang baru yang cikgu create tadi. Okay, jadi rakan-rakan, nak ingatkan, sekiranya ni dah keluar, sekarang ni kita dah keluar, petang kan kita cuba masuk balik, tiba-tiba tak boleh masuk. Okay, apa tindakan? Of course rakan-rakan akan menghubungi admin. Saya pun boleh, tak ada masalah. Okay, hubungi admin. Okay, kemudian minta reset. Bila kami admin dah reset, okay, cikgu-cikgu kena buat step yang awal tadi balik tau. Maksudnya masuk balik dengan IC. Okay, kemudian password 6 digit akhir macam tu. 6 digit akhir tu tadi. Okay, kemudian masuk. Okay, kemudian tukar password again. Dia all over again macam tu. Okay, kalau boleh saya doakan janganlah lupa password. Okay, jangan lupa password. Okay, alright. Dan hati-hati sebab saya sendiri pun walaupun dah buat banyak kali daripada semalam, pagi ni pun saya tak boleh masuk juga. Tapi tak perlu reset lah sebab tangan jari dah makin gemuk, makan banyak cuti-cuti ni tertekan huruf lain. Alright. So bila tertekan huruf lain dah tak sama. Jadi tak boleh nak masuk. Jadi nak tekan tu kena bertenang. Okay. Kena bertenang. Kita dah masuk dah. Sekarang ni countdown tu. Nanti terkeluar balik. Tak apa. Aktifkan. Jari tu pegang dekat skrin tu. Okay. Alright. So dia akan keluar paparan ini. Betul? Pelaporan PDPR harian. Kemudian dia minta apa tu? Okey, anda belum daftar ID Delima. Okey, sila kemaskini terlebih dahulu. Sekarang ni, okey, next step, ni yang saya suruh prepare tadi, ID Delima siap-siap. Okey, cikgu masukkan saja yang G, nombor-nombor cikgu tu. Dah masukkan? Okey. Bila dah masuk, okey, cikgu tekan kemaskini. Jangan risau, dia tak minta pun password ID Delima, okey? Dia nak address tu saja. Okay, ID Delima. Masukkan saja. Okay, tekan kemaskini. Okay, tekan kemaskini. Kemudian keluarlah paparan ini. Nah, ni pinjam ni Cikgu Didi punya ni. Okay, Diana Roscinda. Sebab semalam saya hubungi dia. Bila paparan dekat admin dia tak sama. Okay, so untuk login yang pertama dia tak sama. So saya minta dia dan saya minta dia screenshot lah. So dia kongsikan dia punya lah ni. Okay, so keluar paparan ini. Ada kan? Okay, bila keluar paparan ni saya rasa dia auto keluar paparan yang ini. Menu utama. Kalau tak keluar, cikgu scroll ke bawah. Scroll ke bawah, keluar menu utama. Ada tak? Ada. Bagus. Yang lain senyap je. Jangan panik-panik, jangan risau Ada. Bagus. Tahniah. Okay. Alright. So bila dah keluar menu utama, cikgu tekan saja sistem pelaporan PDPR. Cik Unita, Ya saya. ini guna handphone ni yang yang saya nampak ni. Dia ni guna handphone. Oh, handphone. Okey. Kalau guna laptop pun sama je paparan dia. Cuma yang kalau kita guna laptop ni yang nama semua ni, countdown nombor ni semua berada di sebelah kiri. Okey, betul. Laptop bila keluar terus kat sistem pelaporan tu kalau buka laptop. Yang ini. Tak apa, kita try kemudian. Kita teruskan yang ni dulu, boleh? Okay. Alright. So, tekan sistem pelaporan PDPR. Tada! Okay, alamak. Alright. Dia keluar paparan ni. Pelaporan PDPR harian. Siap tulis tada lagi. Tada! Dah boleh isi. Tu dia. Dapat kan? Okay. Pastikan namanya nama guru, nama anda. ID Delima yang dimasukkan adalah betul dan benar. Okay. Peringkat. Okay. Cikgu tekan peringkat sekolah sekarang. Cikgu yang ini kan, cikgu ikut saya. Jangan advance sangat, jangan laju sangat, jangan over excited sebab ada benda yang saya nak terangkan dekat sini. Okay. Okay, cikgu tekan peringkat sekolah, dia akan keluar sekolah menengah. Memang tak ada pilihan. Okay, memang tak ada pilihan. Cikgu dia akan keluar peringkat sekolah menengah. So tekan saja.
mata pelajaran untuk masa ni kita pilih je lah yang pertama tu apa benda entah mata pelajaran yang pertama tu. Kalau nak scroll especially untuk sains, PSW semua dekat bawah lambat. Okey, Ada pilih khusus. je satu mata pelajaran. Okey, pilih saja satu mata pelajaran. Kemudian tahun. Okey, tahun ni maksudnya bila cikgu tekan tahun dia akan keluar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Okey. Tingkatan 5. Yang involve dengan kita 5 tingkatan tu lah. Cikgu pilih tingkatan 1. Okey. Cikgu pilih tingkatan 1 boleh Okey, nama kelas. Bila cikgu tekan nama kelas. Okey, sekarang ni tengok paparan Okey, now tengok sini. Bila cikgu pilih nama kelas. Okey, dekat sini. Okey, semua tengok yang saya paparkan. Alright. Bila kita tekan pilih kelas, cuba tengok dekat 1A ni. Kita ada 3 pilihan kelas tu. Satunya ialah 1A, kelas 1A. Yang kedua ialah kelas 1A. Ni 1A RBT 1 dan 1A RBT 2. Okey, dia special ni sebenarnya. Kenapa ya? Yang RBT 1 ni adalah untuk guru RBT yang pertama. Okey, guru RBT pertama dia kena tekan link ini kalau untuk masukkan pelaporan subjek RBT. Okey. Kemudian yang RBT 2 ni adalah untuk guru yang kedua. Guru yang kedua masukkan pelaporannya untuk subjek RBT dia. Okey. Okey, bagaimana pula dengan yang 1A sahaja? Yang 1A sahaja ni maksudnya semua mata pelajaran yang lain. Okey. Untuk semua mata pelajaran yang lain, cikgu-cikgu kena pilih 1A saja. So yang satu RBT 1, RBT 2 ni hanya untuk guru mata pelajaran RBT sahaja. Cikgu-cikgu RBT jangan salah masuk ya. Maksudnya kalau cikgu dah ditetapkan RBT 1, cikgu kena masukkan RBT 1. Okey, kalau cikgu merupakan cikgu RBT yang kedua, cikgu kena masukkan dekat kelas RBT yang kedua. Dan paparan ini adalah benar untuk semua tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang mempunyai subjek RBT. Okey? Nak tanya Cikgu Anita. Ya. Macam mana kita nak tahu yang kita ni RBT 1 atau RBT 2? Kejap lagi saya bagi. Okey. Okey, terima kasih. Boleh? Sama. Puan Okey. Rita, saya nak tambah sedikit. Okey. Kelas PJ kita pecah kan, tetapi saya Ya. tak mau pecah kat sini. Kelas PJ sekarang ni kita ada 2 orang cikgu. Seorang cikgu ajar perempuan, contohnya 1A dengan 1B kan. Ya. Seorang cikgu ajar perempuan, seorang cikgu ajar lelaki. Jadi sekarang ni kita pastikan bahawa seorang cikgu, katakan cikgu tu cikgu perempuan, dia ajar tingkatan 1A dan seorang yang cikgu lelaki tadi dia mengajar 1B. Ya. Betul. Kecuali lah yang ketujuh nanti dia pecah. Yang ketujuh? Ya, kelas yang ketujuh. Okey, ya. Kelas yang ketujuh dia Ya betul dia sebab ada gabung dia, kelas. sebab ganjil. Sebab dia ganjil. Jadi dia akan separuh-separuh. Betul. Lelaki ambil lelaki, perempuan ambil perempuan. Ya betul. Sebab kelas G tu dia melibatkan 2 orang guru dalam satu kelas yang sama. Okey. Kalau yang ini A dengan B ni seorang ambil A, seorang ambil B, C dengan D, seorang ambil C, seorang ambil D, E dengan F, seorang ambil C, seorang ambil E, seorang ambil F. Betul. Itu Betul. kena pastikan, kena sepakat lah. Ataupun fikir petang pun boleh tentukan lah. Kalau bagi sesi pagi, saya rasa Puan Norimah lah akan tentukan. Siapa yang akan mengajar kelas yang berkenaan. Supaya ada kekeliruan. Nanti jangankan dua-dua register 1A. Sudah. Betul. Nanti dia bertindan, tak boleh, tak valid data. Dia tak valid nanti. Okey Ya, betul. Terima kasih. Cikgu kita nak tanya sekejap. Kalau sementara ni cikgu RBT yang dia pegang kelas satu kelas semua. Maksudnya kan kita hari tu bila kita kekurangan guru RBT tu macam mana tu? Okey, Cikgu Alice. Cikgu Alice, okey. Dan rakan-rakan semua lah ya. Untuk kelas yang tidak berkongsi, maksudnya tiada 2 cikgu RBT. Maksudnya seorang je cikgu, kita tak set macam ni. Okey? Untuk kelas yang untuk kelas yang RBT-nya seorang sahaja cikgu, dia kena masukkan dekat 1A je lah. Maksudnya kalau kita tak setting RBT 1, RBT 2. Baik. Bermaksud cikgu RBT tu kena masuk dekat kelas yang 1A tu saja. Contohnya lah. Okey, Jangan risau, kita dah setting ikut jadual waktu. Okey, terima kasih. Sama. Okey, next. Okey, ni special untuk kelas
tingkatan 5 iaitu 5A. Ini paparan untuk kalau kita pilih kelas untuk tingkatan 5. Okey. Kita ada 5A. Rakan-rakan fokus ya untuk yang tingkatan 5 ni. Okey, fokus ya please cikgu-cikgu tingkatan 5. Okey. Okey. Untuk 5A dia special. Okey. Kita pecahkan dia kepada 3 kelas. Kenapa? Sebab dalam 5A ni dia ada murid dia akan pecah kepada 2. Okey, untuk mata pelajaran yang ambil sains tulen dan juga sains sosial. Okey, apa itu sains tulen, apa itu sains sosial, saya akan terangkan sekejap lagi Okey, ini okey. Alright, sekarang ni kita tengok terus. Okey, ini dia. Untuk kelas tingkatan 5. Okey, rakan-rakan sila catat ya yang mengajar tingkatan 5. Nanti salah masuk nanti. Okey, jangan salah masuk, nanti tak valid data kita. Okey. Alright, okey, untuk 5A. Okey, semua mata pelajaran. Okey, semua mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam dan juga matematik tambahan yang melibatkan semua murid masuk, cikgu kena pilih kelas 5A sahaja. Okey, kelas 5A. Okey, cikgu kena pilih 5A. Okey? Kemudian, okey. Next, untuk yang sains tulen. Siapakah guru-guru yang kena pilih untuk kelas 5A sains tulen? Okey. Untuk 5A sains tulen. Ya. Itu ada sedikit kesilapan tu. 5A sains sosial bukan 5B. Ya. Lah. Oh, terima kasih Cik Sabri. So nanti kita betulkan. Subjek PJK lagi satu. Oh yes, okey PJK sini Okey, jap PJK kena masuk sini. PJK kena masuk sini Okey, PJK kena masuk dekat atas 5A sebab semua murid ambil. Okey. Alright, kejap ada yang minta saya punya slide dikongsikan. Jap. Okey, takut terlaju Saya kongsi dekat rasmi Okey. Okey, alright, next. Okey. Jadi siapakah guru-guru yang perlu menggunakan kelas 5A sains tulen ni? Okey, iaitu guru fizik, guru kimia dan juga guru biologi. Okey. Bermaksud cikgu Zikin, cikgu siapa Haryati ke ni? Haji Hidayah ataupun Juliana, dia kena masukkan dekat 5A sains tulen. Kita Haryati. Cikgu Haryati Okey. Kemudian untuk guru-guru yang mengajar sains teras. Okey. Sains teras Juliana. Okey, perakaunan. Ni sains teras Juliana, perakaunan Ila Amri. Kemudian ekonomi Puan Jamaliah. Okey, bila cikgu nak masukkan pelaporan, cikgu kena masukkan dekat kelas 5A sains sosial. Okey, dekat 5A sains sosial. Boleh faham Okey, dan di bawah ni saya sertakan. Ni dia adalah senarai nama guru RBT 1 dan juga guru RBT 2. Nanti rakan-rakan yang mengajar RBT sila rujuk ni lah. Okey, rujuk slide yang saya bagi tu. Okey, dalam tu memang ada ni. Okey, so ni RBT 1, ni kan RBT 1. Sorry. Okey, ni RBT 1, maksudnya cikgu yang pertama namanya Radiah, dia mengajar 1A. So Puan Radiah ni dia kena masukkan dekat kelas 1A RBT 1. Macam tu. Okey, Puan Hashirin dia kena masukkan dekat kelas 1A RBT 2. Okey, macam tu. Okey. Next, kalau saya laju hentikan Ni kelas tingkatan 2. Ni dia, tengok ni rakan-rakan. Okey. Yang mengajar RBT. Okey, untuk kelas 2A, kita tak ada guru RBT yang kedua. Okey. Jadi untuk kelas 2A ni kita tak ada pilihan kelas RBT 1, RBT 2 lah. Okey, jadi Cikgu Izzati terus saja masuk pelaporan dia dalam kelas 2A. Macam tu. Okey. Alright, kita tengok yang ketiga ni Cikgu Is tanya tadi. Okey, Cikgu Is. Okey, hanya 2 saja, ada 3 cikgu pagi yang mengajar RBT. So kalau Cikgu Is tengok kat sini, okey, untuk kelas 3A, Cikgu Is ajar seorang-seorang je. Okey, Lone Ranger.
Okay, tak ada partner. So bila tak ada partner, Yelah. cikgu jangan risau, memang tak ada pilihan lain. Okay, cikgu kena masukkan pelaporan di kelas mana? Di kelas 3A. Okay, alright. Dan seterusnya yang lain tu follow lah. Okay, now cikgu dah masukkan Dah masukkan Okay, dah boleh masukkan dia. Okay, pilih kelas. Bila dah pilih kelas, kejap Okay, bila dah pilih kelas, cikgu bilangan murid tu perasan tak dia dah kelabu. Bilangan murid ni dah kelabu. Kenapa? Bila cikgu pilih je nama kelas, dia akan auto keluar dekat sini. Sebab apa? Kita dah daftar bilangan murid mengikut APDM. Okay. Okay, kemudian cikgu masukkan saja tarikh Kanita, Ya. saya nak tanya, kalau ada pertambahan murid, macam kalau ada murid baru, guru kelas akan terus masuk dekat APDM. Jadi Okey. kalau dekat pelaporan ni macam mana? Kena PM kepada admin. Oh, okey. Mohon PM kepada Alright. admin, kita boleh tukar bilangan tu. So guru kelas lah yang kena report dekat admin. Betul? Ya, guru kelas. Saya mohon guru Okey. kelas take note. Okay, maklumkan kepada admin, jangan lupa tahu. Nanti tak tally lagi. Okay, kita boleh ubah tu. Tapi admin je yang boleh ubah. Okay, terima kasih Cikgu Zikin tanya soalan. Okay, tarikh PDPR dilaksanakan, masukkan saja hari ini. Tempoh masa, dan seterusnya kan cikgu, apa yang ditanya ialah sama seperti mana yang ada dalam Google Form kita sebelum ni. Okay, dia ada sama je sejibon. Okay, alright. Sama seperti mana yang kita buat setakat ni lah. Okay, untuk sekolah kita kan kita banyak guna Google Meet dan juga offline kan. Biasanya kalau cikgu tekan dekat sini PDPR yang digunakan ni, dia ada banyak pilihan lah. Ada online, ada offline, kemudian ada gabungan. Okay, so kita follow saja. Okay, kalau cikgu buat gabungan, cikgu tulislah gabungan. Okay, kemudian kita teruskan lagi. Okay, kemudian ni isi lagi lah. Okay, PDPR secara dalam talian. Okay. Sedikit Puan Anita. Apa dia? Saya tambah sedikit sekolah kita sebenarnya memang menggunakan gabungan. Ya. Sebab apa? Kita bagi dua-dua serentak berjalan. Bukan dua-dua, tiga. Kita jalan Google Classroom, kita jalankan juga Tele Class dan kita jalankan juga Google Meet. Jadi kecuali pada waktu itu cikgu tak buat Google Meet, baru cikgu buat dia hanya sebagai offline. Ya. Kalau cikgu buat Google Meet, maksudnya cikgu akan buat gabungan. Ya. Dia macam tu. Sebab sekolah kita memang kita wajibkan dan sebenarnya kebanyakan sekolah pun telah pun diarahkan buat macam tu. Ya. Okay, terima kasih. Sama. Okay, cikgu tengok paparan yang saya tengah present ni. Okay, andai kata kita pilih gabungan kan. Bila kita pilih gabungan, dia akan on kan, dia akan putihkan bahagian okay. Luar talian. Dia akan on, yang dalam talian dia on putih. Okay, yang dalam talian pun dia on putih lah. Okay, sebab kita pilih apa tadi sebelum ni? Kita pilih apa tadi? Kita pilih gabungan. Tapi kalau kita pilih dalam talian je, yang dekat luar talian ni dia akan warna kelabu lah kat sini ni. Warna kelabu. Macam tu. Okay, dia auto. Kita tak payah pening-pening, fikir-fikir, takut salah masuk dan sebagainya. Okay. Alright. So dia bergantung kepada kita. Kita nak pilih offline atau pilih online ataupun gabungan. So paparan dia berbezalah ikut pilihan kita. Okay. Dah masukkan semua. Okay, ni teruskan. Biasanya PBD ni kita buat kan? Kanita, kejap. Ya. Kalau saya pilih gabungan, lepas tu nanti dia akan tulis tidak mengikuti PDPR, katakanlah bilangannya 29. Tu macam mana tu maksud dia? Okay, good soalan. Terima kasih Cikgu Zikin. Alright, dia gini. Okay, katakanlah murid tu 40 soalan. 40 soalan pula. Dah lapar dah kot ni. Okay, katakanlah murid tu 40 orang dalam satu kelas. Kita kan pilih gabungan kan? So, kalau untuk yang online, kita dah tulis muridnya, bilangannya adalah, katakanlah kita pilih bilangan muridnya ialah, kita tulis murid yang masuk adalah 10 orang. Total berapa tadi? Total tadi 40 total. Okay, ini online. Okay, dan kita masukkan offline. Offline kita masukkan bilangannya adalah 15. So totalnya berapa cikgu? Totalnya adalah 25 kan? Okay,
nanti kan murid yang tidak ikut PDPR auto keluar. Kita tak payah tolak-tolak lagi dah. Okey. Auto keluar dan yang murid yang tidak ikuti PDPR tu berapa bilangannya? Dah tentunya 15 orang. Okey. Yang penting cikgu masukkan yang bilangan murid online, masukkan bilangan murid offline, yang bakinya tu dia akan auto calculate dan itu adalah bilangan murid yang tidak ikuti PDPR. Macam tu. Okey setakat ni. Okey Cikgu Zikin, jawab tak soalan? Okey Kak, tapi kan saya punya nak tanya, kalau murid ni dia tak ikuti kita punya PDPR ketika itu, mungkin dia akan hantar pada hujung minggu ke macam mana tu? Kita yang itu dah tak boleh. boleh. Yang itu kan kita kena ingatkan kepada murid kita, okey, pelaporan ni dia boleh backdated 3 hari tau sebenarnya. Nanti saya masukkan tu. Dia boleh backdated. Yang sebelum ni kita tak boleh backdated Okey, pelaporan lewat tak ada. Yang ini kita boleh ada pelaporan lewat sebenarnya. Tapi kita takkan nak tunggu sampai lewat 3 hari tunggu murid kan. Jadi kita ingatkan, tugas guru mata pelajaran ingatkan kepada murid, okey, mohon respon dalam tempoh sebelum pukul 5 petang macam tu. Sebab yang terbaik ialah lepas kita buat, kita bagi tempoh sebelum pukul 5 petang. So 5 petang tu kita masukkan. Jadi so kita bagi masa tempoh untuk murid tu masuk login lagi. Macam tu. Untuk scene ataupun lihat tugasan yang diberi. Untuk dalam tempoh 3 hari tu, untuk dalam tempoh 3 hari tu saya tak pasti sama ada, sebab kalau yang lama tu kita boleh edit semula kan untuk hari dalam hari yang sama. Tapi yang ini selepas kita hantar tu saya tak pasti boleh edit ke tidak. Boleh, kalau kita edit tak boleh, kita boleh buang dan masukkan pelaporan yang baru. Jadi maksudnya kalau selepas hari kedua boleh kita buang? Boleh? Boleh buang boleh masukkan yang baru? Boleh. Maksudnya kita masukkan yang baru. Kalau macam tu bermaksud dalam tempoh 3 hari tu, kalaulah kita dapat makluman yang ada offline, kita boleh buang yang lama, masukkan yang baru. Ya, boleh. Dalam 3 hari sahaja. Lepas hari ketiga tak boleh. Kalau buang, hilang terus. Ya. Okay, terima kasih. Alright. So lebih baik kita nasihatkan anak murid kita tu biar dia aktif dalam hari yang sama tu lah. Yang paling penting sebelum pukul 5 kita nasihatkan dia. Okay? Alright. So next saya teruskan Cikgu tekan simpan. Pak Anita nak tanya. Ya. Kan dekat yang pendekatan PDPR yang digunakan kan macam kita selalu tengok yang offline tu, boleh tak kalau dekat pendekatan PDPR yang diguna tu kita pilih gabungan terus? Bila gabungan terus, sebab tadi saya try dalam talian dia gelapkan yang bawah tu kan, bila gabungan secara talian ada yang tak mengikuti 8, lepas tu dia dekat atas tu bilangan secara luar talian dia boleh klik. Boleh? Boleh lah. Boleh. Sebab kita assume yang katakanlah Google Meet 6 orang. Lepas tu dia automatik keluar yang tidak mengikuti PDPR 8 orang. Ya. Okay, tapi kalau katakanlah dia dah respon, dah hantar tugasan. Okey, bila saya tekan 4, so dekat tidak mengikuti PDPR tu pun daripada 8 tadi saya masuk dah jadi 4. Macam tu Dia tapi auto cikgu Ariati kena ingat, selepas kita buat kita akan simpan. Bila kita simpan kita dah tak boleh edit. Tak, maksud saya masa saya online tu, bila saya katalah saya dah habis kelas, sistem ni dia ada tutup ke dalam katakanlah hari yang sama Isnin. Okey, kalau kita tu dia ada jangka masa waktu ke tutup? Sebelum pukul berapa ada tak? Dia pukul 6 petang sehingga pukul 6 pagi dia tutup. 6 petang, maksudnya hingga sebelum pukul 6 lah. So 6 petang hingga 6 pagi dia tutup. Tapi kita boleh buat pelaporan, tak ada masalah. Okay, cumanya katakanlah saya buat pelaporan itu pukul 10 malam. Okay, bila kita buat pelaporan pukul 10 malam, pastikan cikgu bila cikgu cek balik pelaporan yang cikgu buat, dia tak keluar tau. Dan bilakah paparan itu akan keluar untuk semakkan kita esok harinya. Dia update esoknya lah. Selepas pukul 6, yes, dia update besoknya. So maksud dia, katakanlah saya baru habis kelas, lepas tu saya bagi tempoh dalam, katakanlah sebelum pukul 6 tu kan.
budak tengok yang tak online dengan kita Google Meet tu, tengok dia hantar tugasan. So maksudnya dekat yang atas tadi tu, yang pendekatan PDPR yang digunakan, so kita pilih gabungan lah kan, sebab kita dalam talian dengan luar talian, betul? Betul. Betul. Okay. Faham? Betul. Okey, dia sebenarnya Payati tadi Okey. Ya saya tuan. Dia macam ni. Di sekolah kita sebenarnya memang kita gabungan, saya cakap. Kalau betul-betul lah kita buat, kecuali kita tak buat Google Meet. Bila kita tak buat Google Meet, baru dia menjadi hanya offline. Tetapi kalau kita buat Google Meet, sebab dalam masa sama saya arahkan semua orang kena masukkan juga dalam Telegram. Bila Telegram kita buat dua, tetapi mungkin yang bahagian yang nak masuk offline tu tak ada. Mungkin tak ada masuk, tapi kita tetap buat gabungan sebenarnya. Pada peringkat awal kan kita buat gabungan lah kan. Hanya tak masuk je lah. Sebab kita kalau ikut pada dasarnya kita buat gabungan. Sebab kita buat semua. Kita beri ruang dan ruang kepada pelajar untuk pilih yang mana dia nak. Tetapi mungkin pelajar tak masuk. Biasanya pelajar ni kadang-kadang yang offline ni kita tunggu pun tak masuk kan. Itu je masalahnya. Kan? Okey, faham. Terima kasih Puan Anita dengan Puan Sabri. Okey, faham. Okey, tak apa. Benda ni kan kita, untuk pengetahuan cikgu, kita akan online ni cikgu try sampailah besok petang. Tak kisah cikgu simpan, cikgu save ke apa, tak kira lah subjek apa-apa. Cuba praktis. Berapa banyak pun cikgu nak masukkan, buat saja, boleh simpan sebab nanti JPN ataupun KPM, besok malam mereka akan clearkan semua yang kita dah simpan tu. Untuk persiapan hari Isnin tu, kita masuk yang baru. Okay, so lepas daripada ni cikgu cuba masuk. Simpanlah, tak kisah. Okay, praktis. Okay, alright, next. Bila kita dah simpan, dia akan keluar paparan ini. Okay, so bila keluar paparan ini, bagaimanakah kita nak semak semula laporan yang kita dah buat? Alright, so apa kita buat? Cikgu nampak tak dekat hujung ni ada laporan. Cikgu klik laporan. Kita nak semak balik. Betul ke dah masuk ke yang kita hantar tadi? Tapi kena ingat sebelum pukul 6. Kalau cikgu masukkan pelaporan selepas pukul 6, cikgu cek semula tak keluar. Bila cikgu boleh tengok semula? Esok pagi selepas pukul 6 pagi. Baru dia balik sistem tu. Okay? Alright, cikgu tekan. Ni kita nak cek balik laporan yang kita hantar tadi masuk ke tidak. Okay, cikgu tekan laporan. Kemudian tekan senarai guru lapor. Okay, tekan senarai guru lapor. Okay, bila cikgu tekan senarai guru lapor, dia akan keluar paparan yang ini. Ni. Okay, nampak macam tak ada apa-apa kan? Okay, nampak macam tak ada apa-apa. Tapi, kita tekan papa. Kita klik papa. Klik papa. Bila kita klik papa ni, semua akan ditunjukkan. Semua, bukan kita punya saja tau. Cikgu-cikgu satu sekolah SMKBK yang dah buat pelaporan, dia akan zerap keluar. Banyak senarai dia. Wanita, saya nak tanya sikit. Yang itu sebab admin ke ataupun sebab cikgu biasa? Sebab kalau admin boleh tengok semua. Tapi cikgu biasa saya rasa tak nampak orang lain punya. Saya tak cuba lah yang tu. Sebab saya Anita, masuk, sebagai admin, saya buka sebagai admin. saya rasa cikgu hanya boleh tengok cikgu punya sahaja. Oh iyalah, nanti kita try. Mungkin lah. Cikgu hanya nampak cikgu punya, cikgu tak nampak orang lain punya. Admin dia boleh nampak semua. Oh, betul. Dia pun boleh nampak semua. Okay. Boleh nampak semua Boleh. Encik Siram boleh nampak semua? Boleh? Okay, boleh nampak semua. Okay. Yang penting walaupun nampak semua, kita tak boleh godam orang lain punya. Okay. Alright. So bila tekan papa, dia akan keluar senarai lah. Ni panjanglah senarai ni sebenarnya. Okay. Ni saya nak tunjukkan apa yang saya maksudkan tadi. Rakan-rakan cuba tengok ni. Okay. Kalau rakan-rakan tengok ni. Okay. Pukul berapakah saya masukkan pelaporan tu semalam? Pukul berapa Cikgu Didi masukkan pelaporan tu semalam? Pukul 21. Sekejap. Ni. Pukul 21 Pukul 21. Ya Allah. Sekejap. Okay. So pukul 9.58 malam. Okay. So Cikgu Didi ni dah cek semalam. Okay. Dia punya pelaporan tu masuk ke tak?
Hasilnya ialah macam ni saja yang keluar. Nampak tak? Tak ada apa-apa. No data available in table. Okay. Apa maksudnya? Kenapakah ini berlaku? Ni dia. Dah wek kat situ dah. Paparan tak ada sebab dah lebih pukul 6 petang. Lebih Kita pukul 6. masukkan dah malam. Dah malam. Macam tu. Okay, faham. Faham tak? Faham, Okay? faham. Jangan panik bila tak ada tu. Okay? Jangan panik bila tak ada. Okay. Alright. Buka je esok. Buka je esok tengok. Ya, nanti kita try. Malam ni kita try masukkan, buka balik besok. Ada lagi sehari ni. Dekat 2 hari kita boleh check. Saya nak tambah sikit. Ya. Sini ada berkaitan, ada yang tanya berkaitan dengan saya rasa macam Cik Sofian dia kata Telegram tu dikira offline. Okey, betul Cikgu kena tahu apa dia online, apa dia offline. Online ni yang kita guna Google Meet ataupun yang seangkatan dengannya lah. Maksudnya budak boleh bercakap dengan kita, itu dianggap online. Tapi kalau kita guna Google Classroom pun dianggap sebagai offline. Sebab Google Classroom ni budak hanya hantar, kemudian kita hanya boleh tengok. Kemudian kita boleh mesej-mesej dengan dia. Macam sama macam Telegram lah. Telegram group lah. Itu pun dianggap offline. Okay, terima kasih. Ya Cikgu Nur Aliza, Alice? Saya nak tanya yang tadi yang kata boleh edit tadi tu, katalah tak ada budak respon lambat kan. Itu kita boleh edit sebelum kita simpan ke macam mana? Sebelum simpan boleh edit. Tapi kalau dah simpan, dia dah masuk dekat senarai laporan. Kalau kita dah isi, lepas tu kita keluar, adakah benda tu dia kosong balik ke macam mana? Isi keluar kosong balik, maksudnya? Tak ada, maksudnya kita dah masukkan data, lepas tu kita kena simpan terus kan? Ya. Tapi kalau lepas tu kita nak edit, tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Caranya ialah kalau budak je respon lambat macam mana? Itu sebab tadi paling lama pun budak boleh respon dalam tempoh 3 hari tu je. Okey, kalau tak pun kan tadi saya pesan minta budak respon kalau pukul 6, lepas pukul 6 dia respon bermaksud dia dah dikira tak adil lah macam tu. Okey. Kita boleh wanita tapi dia masih boleh buat dalam tempoh 3 hari kan? Dalam tempoh 3 hari. Kita boleh delete yang kita nak tambah. Sebab kita kata contohnya budak kita dah kata 10 orang online dan kita kata 2 orang offline. Yang lain tak datang lah kan. Tiba-tiba ada lagi 5 orang hantar kemudian hari yang kedua. Jadi kita ambil benda yang sama, kita key in balik, kita delete yang lama, buat yang baru. Ya. Yeah. Jadi 2 tambah 5 jadi 7. Jadi dia akan masuk yang baru, yang lama dia buang. Betul Puan Anita? Betul. Kita akan masuk ke bagaimana nak delete kejap lagi. Sebab itu hanya dalam tempoh 3 hari sahaja. Ya, boleh betul. lagi dibuang dan digantikan dengan yang baru. Ya. Kita delete lah yang lama, kita masuk. Faham. Macam masuk yang baru. Tapi nak ingatkan bila kita masukkan tu pastikan tarikh tu, ni penting ni. Pastikan bila kita dah delete, okey, kita buat pelaporan yang baru. Tarikh tu adalah tarikh you laksanakan PDPR tau. Bukan tarikh you masukkan. Faham tak? Okey, katakanlah. Maksudnya tarikhnya adalah tarikh semalam. Ya, tarikh cikgu laksanakan PDPR. Okey, faham tak? Saya ulang lagi sekali Sekiranya ada penambahan murid ataupun ada yang tersilap lah yang kita masukkan, kita kena buang pelaporan yang kita dah simpan hari sebelum tu. Okey. Jadi kita buat PDPR lah, walaupun kita buat esoknya tapi kita guna tarikh yang kita laksanakan jadual lah kan. Pastikan pelaporan itu adalah tarikh yang kita laksanakan PDPR. Macam tu. Okey? Faham jelas. Alright. Jangan pula sebenarnya PDPR kita dah 2 hari lepas. Contohnya lah. Katakanlah PDPR saya hari Khamis. Sekarang hari ni saya ubah. Bila saya ubah, saya buat pelaporan yang baru kan. So bila saya buat pelaporan baru, pastikan tarikh tu bukan tarikh hari ni tau. Sebab PDPR kita hari Khamis hari tu. So kena ikut tarikh Khamis hari tu. Macam tu. Macam ni yang senang. Tarikh PDPR semasa. Ya, betul. Dia kena cikgu BM juga betul kan Okay, terima kasih. Okay, alright, next kita teruskan. Okay, alright, yang ini. Okay, kalau cikgu tengok, yang ini, kalau cikgu tengok saya buka tadi pukul 7.59 pagi tadi. Okay, tadi kan tak ada kan?
Tadi tak ada. Kenapa tak gerak? Oh, baru nak gerak. Okey. Kalau cikgu tengok situ, okey, dekat paparan ni, saya buka pukul 7.59. Saya nak cek yang balik semalam, cikgu Didi masukkan, ada ke tak ada. So bila saya buka balik, okey, bila saya buka balik, Allahu Akbar, hilang pula dah. Sekejap. Okey. Okey, bila saya buka balik, inilah paparannya. Okey, bermaksud okey, adalah. Okey, tarikh PDPR yang dimasukkan malam tadi kan, ini ada. Okey, so ada. Macam tu. Okey. Rakan-rakan kalau nak tanya dekat sini lah, saya boleh jawab terus. Kesian Cikgu Desi kot. Okey, kesian Cikgu Desi. Okey. Alright. Kita open je, tak kisah. Jangan malu-malu. Okey. Alright. Kemudian bila dah pergi ke paparan ni, kita nak dah semak ni. Okey, cikgu boleh scroll ke kiri. Scroll ke kiri dan di hujung cikgu boleh buka ada paparan yang ini. Ada paparan yang ini. Ya Allah. Okey. Cikgu tengok dekat sini ada paparan yang ini. Okey, saya nak cikgu tengok dekat perkataan tindakan. Tindakan. Ada tak perkataan tindakan? Okey, perkataan tindakan tu? Ada. Alright. Dekat perkataan tindakan, cikgu dah buat tadi kan? Ada gambar tong sampah tak? Ada. Ada gambar tong sampah kan? Ada. Okey. Ya. Bila ada gambar tong sampah, tekan faham? itu untuk buang. Jangan main-main buang aja. Habis yang tadi, maksudnya yang data kita simpan tadi tu yang tipu-tipu tu buanglah. Tak payahlah. Sekarang tak payah. Oh, tak payahlah. Kalau nak buang-buanglah. Tapi lepas ni, cuba lepas ni. Cuba lepas ni. Maksudnya kita sekarang nak kita cuba buat 2-3, kemudian kita buang 1, tengok apa jadi. Lepas tu cek balik. Macam tu. Praktikal untuk test saja. Betul. Lepas ini, hari Isnin dah tak boleh nak test lagi dah. Betul. Bukan cubaan lagi dah ya. Sekarang cubaan. Maksudnya tuan kita buat 2-3 sampel, lepas tu kita try delete, lepas tu nak edit gitu lah. Okey, faham. Buat aja. Okey. Sebab benda tu adalah you punya hari ni dan besok you punya. Buat je nak buat apa pun. Oh, jadi kira testing. Testing, yes, Okey, testing. baik, faham. Ya. Cikgu Nita, Ya. Saya buka laporan untuk yang saya buat tadi. Okey. Saya cuma nampak yang saya buat saja. Ya. Yang saya buat saja. Okey, betul lah tu. Maksudnya kalau cikgu buka memang nampak cikgu punya je lah. Tak boleh tengok orang lain punya. Tapi kami di pihak, sorry lah ya, sebab saya tak buka cikgu punya, saya buka admin punya. Kita belajar sama-sama. Okey, terima kasih atas makluman tau. Terima kasih. Ini pentingnya. Baru dapat hari Khamis, lepas tu sebenarnya admin saya nampaklah Puan Anita, Puan Desnya bekerja keras untuk nak faham dulu sebelum cikgu nak fahamkan cikgu-cikgu. Dia orang kena buat dulu pada hari Jumaat. Beria-ria. Hari Khamis tu pun dah mula dah. Saya dengar dah mesyuarat dah. Saya pun dah berbincang dengan dia orang. Jadi maksudnya sebelum kita dapat ada 2 hari saja tu yang ada pengetua minta, boleh tak ditangguhkan seminggu? Jawapannya tak boleh. Jadi tu mereka ni bekerja keras lah untuk nak cuba fahamkan cikgu. Mungkin kalau ada kelemahan tu kita baiki sama-sama lah, belajar sama-sama. Terima kasih Cik Sabri. Terima kasih tahu rakan-rakan guru sebab kita berkongsi. Saya punya paparan admin lain. Itulah bendanya. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan kan, admin punya, dia akan keluar surat semua cikgu punya laporan. Tetapi kan, cikgu punya laporan tu dia keluar paparan yang di bahagian tindakan tu, untuk di pihak kami, dia keluar warna merah ni. Okey, dia keluar warna merah tu, no entry. Apa maksud no entry? Admin tak boleh godam you all punya laporan tau. Tu maksudnya. Maksudnya dekat kalau kita lambang tong sampah. kalau admin buka di paparan yang merah sebab kami memang tak boleh delete cikgu-cikgu punya pelaporan. Okey? Kami memang tak boleh delete cikgu punya pelaporan. Siapakah yang boleh delete cikgu punya pelaporan? Diri cikgu sendiri. Itu kami hanya boleh nasihatkan cikgu kalau kami nampak kesilapan, cikgu tolong delete. Kami hanya boleh beritahu cikgu delete sendiri. Kalau cikgu tak nak delete, kalau cikgu tak dengar nasihat tu, maksudnya tak delete lah. Ya. Okey, jelas tak? Rupanya ada tong sampah ya. Dahsyat dah diberi tong sampah. Kak Nita, ni saya tengok ni dia ada tulis Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Memang macam tu?
Dekat mana? Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu? Dekat bawah page tu dia ada tulis 2020 C Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Ya, semua sama, semua sama. Okey, dia untuk pengetahuan cikgu Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu adalah perintis kepada program ini. Mungkin dia bagi ni dia tak ubah ke apa lagi ke, itu saya tak pasti, tetapi sebenarnya Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu adalah antara perintis yang pertama. Dia Terengganu dan Negeri Sembilan adalah perintis kepada program ini, kemudian dibuka kepada beberapa negeri secara berperingkat, kemudian dibukalah kita ni peringkat ketiga. Jadi mungkin dia tak ubah lagi kot, ataupun sampai sudah tak ubah pun kita tak pasti. Tapi tak perlu, jangan risau, kita masih boleh gunakan walaupun dia tu Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Tetap dia masuk di bahagian Selangor. Ya, betul. Sebenarnya kan founder dia kan cikgu di Terengganu tau. Okay, founder yang buat benda ni adalah cikgu Terengganu. So bila dia buat kajian rintis tu di beberapa buah negeri, ada banyak penambahbaikan yang telah dilakukan sebenarnya. Okay, sampai dekat kita ni dah banyak dimurnikan lah. Apa dia? Hebat orang Terengganu ni sebenarnya. Orang Pantai Timur. Okey, sebenarnya Cik Ta, saya nak berkongsi sedikit lah. Okey, berkaitan dengan pelaporan tu kan, kita memang diberikan 3 hari, tetapi saya cadangkanlah cikgu jangan tunggu sampai 3 hari cikgu. Buat dahulu pelaporan cikgu kerana cikgu boleh delete. Sebelum delete, kalau boleh buat laporan yang baru. Barulah delete yang lama. Jadi senang kita nak lihat. Okey, kadang-kadang kalau cikgu tangguh-tangguhkan 3 hari, cikgu boleh lupa. Hari mana yang cikgu rasa macam tak masukkan lagi, jadi macam tu. Biasakan diri sebelum 6 petang tu dah isi. Betul. Ini sekadar cadangan lah. Terima kasih ya. Saya tambah sedikit, saya tak pasti sama ada boleh buat dulu baru delete ataupun delete dulu baru buat. Itu kena confirmkan. Sebab apa? Dia kalau kita buat dulu baru kita delete, dia akan jadi pertembungan ada 2. Jadi selalunya yang macam ni dia kata kalau ada pertembungan dia tak terima. Benda yang datanya sama, dia tak terima. Maksudnya ada 2 orang melaporkan benda yang sama, dia tak terima. Setahu saya macam itulah. Jadi sepatutnya kena delete dulu baru buat. Tapi kalau boleh buat dulu baru delete, alhamdulillah lah. Betul. Sebab kami pun tak tahu lagi. Tu sebab cikgu-cikgu, rakan-rakan guru kena explore. Tapi nasihat saya memanglah kerja kita jangan tangguh lah. Okay, jangan pending. Sebab kalau kita pending tu, kita dah tak ingat nanti. Sebab tu saya kata, kita limitkan kepada murid. Okay, murid kena respon sebelum pukul 5. Respon lepas pukul 5 ataupun hari berikutnya atau hari berikutnya, kita dah tak terima lagi. Kita tak naklah buat kerja 2-3 kali sebolehnya. Okay? Okay, kita bagi syarat dekat murid kita. Okay, kalau you respon lepas itu, dah tak dikira hadir macam tu. Okay? Alright. Next. Okay, kita teruskan. Saya tambah sedikit lah. Sebagaimana yang kita dah masukkan PDPR sebelum ini, kita dah tahu macam mana kan. Yang SIN kita boleh tahu ini dah masuk kelas kita offline. Buat macam biasa saja, tak perlu nak apa orang kata benda ni bukannya baharu ya. Benda yang dah lama, kita hanya tukar saja. Dah apa orang kata ada penambahbaikan. Sama seperti yang kita buat selama ini. Okey, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian. Betul. Okay. Alright. So kita tengok ya paparan seterusnya padang pelaporan. Ini yang cikgu-cikgu nampak tadi tu ada tong sampah. Okay. Ada tong sampah tu boleh delete lah. Tapi delete sekiranya ada kesilapan saja. Okay, kita teruskan. Okay. Alright. Ni dia. Ini yang saya masukkan tadi. Okay, rakan-rakan. Okay, selepas pukul 6 petang hari semasa masih boleh mengisi, tetapi data akan masuk keesokan harinya. Ini saya dah terangkan tadi lah. Data jana sebelum pukul 10 pagi. Okay, maksudnya kalau cikgu masukkan lepas tu, sebelum pukul 10 pagi dah boleh tengok. Okay, yang cikgu hantar malam tadi. Okay. Hanya 3 hari ke belakang saja dibenarkan bagi yang lewat mengisi. Okay. Alright, next. Okay, okay, backdated. Okay, backdated 3 hari sahaja. 3 hari sahaja. Okay, next. Ini dia paparan. Kan? Kalau cikgu tengok dekat sini. Okay, hari ni, okay, katakanlah hari ni 19 hari bulan yang biru ni. Okay, dia akan hitamkan 3 hari ke belakang aja, iaitu 16, 17, 18. Okay.
untuk yang 3 hari ke belakang tu kalau terlupa nak masukkan, terlupa nak buat pelaporan, masih boleh buat pelaporan. Tapi kena ingat, tarikh dia adalah tarikh PDPR dilaksanakan. Okey. Jangan promosi 3 backdated tu. Jangan promosi tak. Okay. Alright, so dengan ini, dengan slide yang terakhir ni saya dah terpaksa berhenti. Ya Allah, terpaksa berhenti. Okay. Sekian. Terima kasih.